Assalamualaikum semua murid tahun 4. Apa khabar semua? Okey, jom kita tengok apa tajuk minggu ini. Okey, tajuk kita pada minggu ini ialah huruf Ain tunggal mengikut gaya sulus. Okey. Kita nak nanti teacher akan sediakan video cara-cara menulis huruf Ain tunggal mengikut gaya sulus. Okey, kamu boleh lihat video tersebut, and then detailsnya dekat buku teks kamu, buku teks hot muka surat 52. Mata pen kita agak tegak macam tu, macam biasa kita gunakan sudut macam tu. Kita letak di sini, kita tolak dia ke kanan sikit, lepas tu kita gunakan hujung pen, kita lukis dia macam tu. Yang bawah ni kita lukis guna hujung pen, sedikit je lengkung, jangan terlalu lengkung. Dan kita berhenti bukan di hujung tetapi sebelum hujung. Kenapa? Sebab kita nak bagi dia betul-betul runcing lah kat hujung ni. Bukanlah betul-betul runcing, maksudnya kita nak bagi dia runcing. Okey, di sini kita lukis dia supaya dia jadi tajam juga, tapi tidak runcing sangat, macam tu je. Dia macam bola sabit, tapi bola sabit yang mendongak macam tu. Nampak dia mendongak macam tu. Dia mendongak. Berapa besar kepala dia ni? Okey, kita cuba ukur. Ini garis menegak 1 2 3, lebih kurang 3. Kemudian kita buat satu lagi titik kat sini, titik keempat. Kemudian pada dua titik ni kita ada garisan lagi macam tu. Yang ni kita lukislah bagi hitam. Sampai kat sini kita letak kat hujung ni, kita lakukan pergerakan ke bawah, membulat dan ke kanan macam tu. Di sini kita lukis bagi dia bulat. Jadi tadi kita buat titik yang keempat ni, sebenarnya dia punya apa kita panggil, lidah. Dia punya lidah dia ni pada titik keempat. Sudut macam tu. Okey, lurus, sini lurus. Dia akan bertemu pada dua titik sebelah kanan, sebelah kiri ataupun sebelah kanan bersamalah. Okey, bila sampai ke sini dia bertindih dengan lengkung yang sebelah kiri, maka garisan ini akan mula berubah sudut dan dia punya ketebalan, dia mula melengkung macam tu. Kita akan cuba buat bentuk murusal, bentuk yang menjulur ekor dia. Dan kalau kita perhatikan tadi, sudut mata pen macam ni tadi, condong. Bila sampai di sini sudut mata pen dia tegak, sebab tu jadi nipis. Maksudnya ada perubahan pergerakan sudut mata pen. Sampai di sini mata pen tegak, dan kemudian dia akan berpatah balik, bukan ke atas tapi ke bawah, dan dia melengkung dan ke kanan. Okey, di sini dia tegak, mata pen tegak dan mula condong. Okey, dan mula rata. Kalau kat sini kita tengok bila sampai ke bawah dia dah mula rata. Dan kalau ini 4 titik, jadi kita ukur 4 titik. Jadi bila sampai je 4 titik ni, kita angkat mata pen rata. Kita lebihkan 1,5 titik dan kita lukis tajam kat sini. Kita lukis. Jadi yang ni kita warnakan. Okey, kita boleh warnakan macam ni. Okey, kita touch up lah sampai dia sempurna. Okay. Jadi ini garis tegak.
dia tidak sampai di ujung lah. Ni ada yang sampai terus ke ujung. Saya memilih tidak sampai ke ujung supaya dia tidak terlalu kembung sangat perut dia. Macam kita buat huruf H yang lepas Dan kalau kita buat garisan kat sini, kita tutup ni, sini boleh isi 1, sini boleh isi 1. Tinggi ni 1 2 3 4 5. Lebih sikit pun tak apa. Ada yang sampai 6 pun ada. Dan kepala dia ni 2 titik 1 2. 2 titik. Luas dia punya mulut dia ni lebih kurang 1 titik. Lebih kurang 1 titik luas dia. Okey. Itu contoh huruf Ain bentuk mursal. Okey, yang ni kita kikis sikit. Okey. Okay, nak lebih faham, awak boleh refer buku teks kod awak, muka surat 52. Okay, sini ada detail dia lah. Okay, buat latihan ni, teacher nak awak buat latihan ni, huruf Ain mengikut kaedah gaya sulus. Buat dalam buku hijau awak tu, buku latihan untuk sulus, untuk, okay, yang tu. Buat garis 3 kan, satu page tu buat garis 3, and then awak buat latih to be huruf Ain ni. Okay, itu sahaja untuk minggu ini. Kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Assalamualaikum.